اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 68, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pada hari qiyamah juga dihisab akan amalan kita. Dihisab akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisab akan dia. Dan pada hari kiamah, dan juga pada hari kiamah ditimbang akan amalan kita dalam mizan neraca. Timbang ni supaya zahir. Kalau berat kebajikan, dimasuk akan dia, akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga. Dan kalau berat kejahatan, dimasuk akan dia, akan orang yang berat kejahatan ke dalam neraka qada dosa dia. Dan pada hari kiamah juga dihisab, dikira akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisab akan dia. Ini pembicaraan selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua. Dibangkitkan, kemudian dihalau, dihimpun di mahsyar. Dibangkit, kemudian dihalau, dihimpun di mahsyar. Kemudian ketika berada di mahsyar tu, bagai keadaan lah.
bagai-bagai keadaan, bagai-bagai kelakuan ketika berada di mahsyar. Ketika berada di mahsyar ni, bagai-bagai kelakuan, bagai-bagai keadaan. Orang yang beriman duduk dalam keadaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, bagai-bagai seksaan lah di mahsyarnya. Yang mana di mahsyar ni matahari sejengkal sahaja dengan kepala di padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar tu peluh tu terkadang sampai ke 2 mata kaki, sampai ke 2 lutut, sampai ke tengkok, bergantung kepada amalan atas dunia masing-masing. Amalan baik dapat balasan baik, amalan buruk, amalan jahat dapatlah seksaan ketika berada di padang mahsyar. Yang mana tempat berhimpun yang dalam keadaan bagai-bagai ni, ni ayat sebelum minggu lepas tu dalam surah Abasa wa Tawalla tu lah. Ayat biasa duk baca, tapi siapa tahu nak baca rasa macam payah pula baris dia ni. Hak yang kita duk baca semua tu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nuhu yughni. Minhum likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Tak bagi tau. Dia hok baca tu senang je. Hok baca nak jaga baris tu. Hari akhirat, hari dibangkitkan kembali, hari berhimpun di mahsyar ni, hari yang lari oleh seseorang daripada saudara dia, ibu dia, ayah dia, isteri dia, anak-anak dia. Mana pada hari itu masing-masing duduk dalam keadaan yang mana sibuk hal diri masing-masing. Mumung aku. Ni takut ni. Tapi orang yang beriman, muka orang beriman pada hari kiamat, musfirah, berseri-seri. Wujuhun yauma izin musfirah dahikatum mustabshirah tu. Muka orang beriman pada hari kiamat berseri-seri, ketawa lagi bersukaria. Sebaliknya, wa wujuhun yauma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Muka orang yang kafir, yang fasik, pada hari kiamat tu dalam keadaan penuh dengan berdebu, diliputi dengan warna hitam, kelam dan gelap gelita. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka tu orang kafir yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahsyar samalah juga dengan barzah. Hak nikmat, hak azab. Ada ni. Kemudian masa yang lama di mahsyar,
Allah Ta'ala pun campur ilham ke dalam hati orang yang kafir, orang yang fasik, untuk berjumpa dengan rasul-rasul supaya mohon kepada Allah, supaya Allah kiralah. Kalau kata ke neraka, sanggup ke neraka sebab tak tahan dengan seksaan di mahsyar. Walaha neraka lebih berat daripada seksaan di mahsyar. Ni. Atas dunia susah, baik mati dalam keadaan tak ada amal, berat di alam barzah. Bila nak kiamat, nak bangkit kembali, berat di mahsyar. Kiralah kalau kata ke neraka pun sanggup dah ke neraka sebab tak tahan dah seksaan di mahsyar. Neraka lebih berat daripada mahsyar. Jadi selepas berjumpa satu rasul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, syafaah besar fi fasl qada, pada menceraikan hukum. Nabi mohon kepada Allah pun hisab. Ini pergi kepada hisab. Sebelum daripada hisab akan menerima catatan amalan. Sebelum hisab akan menerima catatan amalan. Hisab tu selepas daripada menerima catatan amalan. Jadi sebelum hisab, mereka yang akan dihisabkan akan menerima catatan amalan. Orang yang beriman akan menerima catatan amalan sebelah dia akan ambil dengan tangan kanan. Orang yang kafir, akan menerima catatan amalan daripada sebelah belakang dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Sebab itulah kita apa-apa perkara yang baik kita disunatkan buat dengan tangan kanan. Perkara-perkara yang elok kita disunatkan buat dengan tangan kanan. Mudah-mudahan ketika diberi catatan amalan akan diambil dengan tangan kanan. Mudah-mudahan. Ambil tangan kanan, tangan kiri ini bergantung pada amal lah. Ada ni. Mana kalau orang kafir nak ambil tangan kiri, akan dipukul nak ambil dengan tangan kanan. Tangan kanan tu akan dipukul oleh malaikat. Yang akan ambil daripada sebelah belakang dengan tangan kiri. Kalau orang ni orang yang beriman, tapi dia muka dia tapi dosa dia banyak. Dosa dia banyak tapi dia beriman. Dosa banyak, masih lagi menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang yang beriman tapi dosa dia banyak, masih lagi menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Dia dalam kitab disebut orang kafir yang pertama-tama mengambil catatan amalan dengan tangan kiri adalah Aswad bin Abdul Asad, yang mana dalam peperangan Badar dialah orang kafir Quraisy
yang pertama-tama terkam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cari Nabi ni, mana dia kafir Quraisy yang pertama-tama nak jember. Jember panggil tak? Ada jember? Terkam ada. Terkam. Kalau jember tu tak ada bahasa buku. Ada. Faham jember? Jember. Ingat ke bahasa buku jember? Terkam. Jadi perperangan Badar ni, Aswad bin Abdul Asad hak terkam Nabi mula-mula. Aswad bin Abdul Asad ni lah orang kafir yang pertama-tama menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Ada ni hak dalam ayat tu, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Ayat-ayat yang kita duk baca sokmo ni, ayat hak kita duk baca sokmo. Adapun mereka yang diberi catatan amalan dengan tangan kanannya, maka selagi akan dihisap sebagai hisap yang mudah dan akan kembali kepada keluarga yang beriman dalam keadaan sukaria. Dan adapun mereka yang diberi catatan amalan dari sebelah belakang, maka selagi akan meraung-raung menyebut kebinasaan dan akan masuk ia akan menderita dikena bakaran api neraka. Hak berkaitan dengan terima catatan amalan sebelum daripada hisab. Ini sebelum hisab, yang mana di sini dalam kitab Pati Padak cerita, yang mana menerima catatan amalan ni di antara yang wajib kita beriman ijma' ulama. Sebab Quran cerita, hadis cerita, engkar menerima catatan amalan, tu jatuh kafir. Sebab Quran sebut berkaitan dengan terima catatan amalan, hadis pun sebut berkaitan dengan terima catatan amalan. Hak terima catatan amalan ni hak mereka yang dihisapkan, dimizankan. Adapun mereka yang masuk syurga tanpa hisap di kalangan para anbiya, di kalangan para malaikat, hak masuk syurga tanpa hisap ni, mereka tidak akan menerima catatan amalan sebab mereka tak ada hisap, mereka tak ada mizan. Hak kepala anbiya memang masuk syurga tanpa hisap, tidak akan terima catatan amalan. Yang mana bukan nabi-nabi yang masuk syurga tanpa hisap dikepalai oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi hak masuk syurga tanpa hisap yang tidak akan menerima catatan amalan dikepalai oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian selepas daripada menerima catatan amalan, hak tadi orang yang beriman, yang beramal soleh, terima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang kafir terima catatan amalan dengan tangan kiri. Orang mukmin yang banyak dosa, pandangan dia ada khilaf ulama di situ, tapi pandangan masyhurnya akan menerima catatan amalan
dengan tangan kanan juga. Dengan tangan kanan juga. Dia orang mukmin yang banyak dosa, yang akan dihumbangkan ke neraka. Pada masa menerima catatan amalan, mereka terima dengan tangan kanan juga. Dengan tangan kanan jugalah. Walaupun orang mukmin yang banyak dosa itu, selepas daripada hisab, mizan berat dosa akan dicampurkan ke neraka. Selepas menerima catatan amalan, akan baca pula. Akan baca catatan amalan tu. Masing-masing akan baca catatan amalan masing-masing. Masing-masing akan baca catatan amalan. Walaupun di atas dunia ni dia orang yang tak pandai baca sekalipun, tetapi bila menerima catatan amalan, dia boleh baca. Dia boleh baca. Jadi orang yang mukmin yang terima catatan amalan ni, maka baca dalam keadaan muka yang berseri-seri. Orang kafir dalam keadaan muka yang hitam legam. Baca dalam keadaan muka yang hitam legam. Orang mukmin baca catatan amalan kebaikan dalam keadaan muka yang putih. Dalam keadaan muka yang putih berseri ketika membaca catatan amalan. Terima, kemudian baca. Kemudian hisab. Lepas hisab barulah mizan, timbang. Ni pada masa hisab ni lah. Pada masa hisab. Kira-kira ni. Pada masa hisab ni lah yang sangat ditakuti. Ada dosa-dosa dengan anak Adam contohnya kok. Panjanglah pembicaraan, akan dibayar dengan amal kebajikan yang ada. Hak dosa dengan anak Adam. Dia dosa dengan anak Adam ni memang dah berdosa dah. Bukan setakat dosa tu saja. Orang yang contohnya ambil harta orang, dosa memang dosa dah. Dia tak setakat tu saja. Ada ni. Sekarang dia ambil harta orang dengan jalan yang tak betul. Dosa ke tak? Dosa. Bukan setakat dosa. Hak buat atas dunia tu. Sekarang dia ambil harta orang, berdosa. Sampai di masyar, hak dosa tu dosa dah. Bahagian dosa tu balasan neraka dah lah. Kesalahan tu kena apa? Kena apa? Kena cover, kena selesaikan. Macam mana tu hak harta orang tu? Bayar dengan pahala. Pada sekarang ni, atas dunia dia ambil harta orang contohnya, tu dosa besar dah. Itu dosa besar. Tidak bertaubat, maka malaikat akan catat dosa besar lain pula kerana tidak bertaubat. Ada ni. Dia ambil harta ni, contohlah dia banyak dah ni dalam bab dosa anak Adam ni. Bab harta ke, bab maruah kerana mengumpat ke. Sekarang ni dia ambil harta orang, dosa besar. Dia wajib bertaubat segera. Di antara rukun taubahnya, dia kena hadap orang tu. Harta tu macam mana, ada pulangkan balik. Tak ada, kena ganti. Nak ganti tidak berkemampuan, cuba minta halal. Tanda ni.
Dia halalkan, alhamdulillah. Dia tidak halalkan, kita kena tangguh sementara. Kalau boleh angsuran. Tak mampu juga, sebab apa? Kehidupan dia sudah susah contohnya. Dia ada satu peringkat. Ini jalan taubah ni. Ini comel dalam kitab Minhajul Abidin. Ni kita nak bicara hari akhirat ni. Ni dia bicara hari akhirat. Atas dunia taubat. Kalau tidak ni pada masa hisab ni. Hak dosa dengan Allah, dosa dengan Adam. Bertaubat dengan taubat yang nasuha, masa terima catatan amalan, tak ada sikit abuk pun dosa tu. Jadi taubat nasuha, taubat yang sebenar, balik pada ilmu. Panjang dalam kitab Minhaj dia cerita. Macam mana kalau orang yang kita ada salah dengan dia, saya contoh harta tadi, tak tahu duduk mana, cara mana kita nak bertaubat? Jumpa cari dia, meninggal dah. Macam mana harta yang kita ambil? Kita kena pulang balik kepada warasah dia. Macam mana? Itu dosa harta, itu dalam bab harta. Kita pulang balik pada anak-anak dia. Kalau bab umpat, nak minta maaf, tak boleh minta maaf dengan anak dia. Tak boleh lagi minta maaf di kubur. Bukan lagi kubur, peluk batu nesang, maaf kalau aku masih hidup, aku umpat kamu. Tak ada. Lepas tu macam mana jalan taubah? Sebab tak ada dah, tertutup dah. Satu-satu tu balik pada ilmu. Balik pada ilmu. Supaya sampai pada masa hisab ni, apa panggil apa? Apa panggil dok nyada? Pandai dok nyada? Pandai nyada. Mana masa hisab tak ada persediaan. Dia kena ada persediaan. Sampai satu peringkat tertutup dah jalan untuk minta maaf, minta halal. Tertutup dah. Dia mati dah. Ataupun tertutup dah jalan nak dimaafkan, nak dihalalkan. Sebab apa? Dia tak akan maafkan. Ataupun kita tak boleh cerita kesalahan kepada dia. Kalau cerita mudarat besar, maka syarak melarang cerita. Contohnya dia pernah berzina dengan isteri orang, dia wajib kena pergi minta maaf. Cerita pernah berzina. Ni dalam kitab Minhaj mustahil lah dapat cerita. Sebab kalau cerita pasti akan jadi mudarat besar. Maka syarak tidak membenarkan cerita. Hukum asal cerita serta minta maaf, minta halal wajib. Sebab dia berzina dengan isteri orang, dia berzina dengan anak dara orang, dia wajib kena minta maaf dengan ibu bapa anak dara tu. Kalau berzina dengan janda, itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Jangan ambil sekerak ni. Hak TikTok jangan potong lah sini. Ustaz mengajar berzina dengan adara orang, dosa dengan anak Adam, maruah ibu bapa dia, kena minta maaf ibu bapa. Kalau berzina dengan janda, tak babik ibu bapa dia. Nak berzina lain kali cari janda lah. Siap lah gitu. Berzina ni bukan dosa besar saja, fahishah, keji. Ataupun berzina lah dengan kapi, duduk jual diri tu. Tu tak ada dosa dengan orang, dosa dengan Tuhan je. Tak ada raja gitu. Lagi golok tu kan, golok tu kapi kan. Kau kapi gizina situ, siap lah. Berzina ni dosa besar, dosa yang keji. Tapi nak minta maaf dengan suami, dengan mak ayah ni, mustahil lah. Dah wajib ni, wajib minta, kena beritahu dan minta maaf.
Lepas tu macam mana? Nak beritahu memang tak boleh. Akan jadi mudarat besar. Lepas tu dosa tidak akan diampuni tanpa dapat kemaafan daripada orang yang ada salah dengan dia. Tergantunglah. Lepas tu macam mana? Masyalah jawapan dia. Lepas tu Masya takut ni. Tu kata jangan nyadar. Kena ada persediaan. Persediaan tu kena ngaji molek. Sebab kita sebenarnya banyak yang akan kita berhadapan di masyarakat. Bicara bab umpat orang ni, daripada bila daripada dulu ni. Dia dah balik ada catatan amalan. Dan dia minta maaf ke siapa? Dia minta maaf ke siapa? Lepas tu, ni masyarakat. Terima catatan amalan pada masa hisab, akan ni. Akan diganti dengan pahala kebajikan. Macam mana? Di antara jalannya, perbanyakkan wak amal, hadiah pahala amal kepada mereka yang kita akan dipersoalkan pada hari akhirah. Mudah-mudahan. Ni gatung belakang dia ni. Gatung ni dosa anak Adam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita, dia ambil pahala yang kita hadiah ke dia. Dia ambil pahala yang kita hadiah. Dia tak ambil pahala kita sendiri. Dia ambil pahala yang kita hadiah. Kita hadiah pahala kita tak luar. Dia ambil pahala yang kita hadiah. Pahala kita buat amal. Kita baca Quran, berzikir, hadiah pahala pada orang yang ada hak atas kita nanti. Pahala kita baca Quran, pahala kita berzikir, kita dapat tak luar. Kita hadiah pahala kepada orang yang ada hak atas kita di hari akhirat. Mudah-mudahan dimaafkan kita, dia ambil pahala yang kita hadiah. Pahala di kita ni dia kosek. Itu jalan dia. Sebab kalau balik semula, dosa dengan anak Adam tidak akan diampuni walaupun dengan haji mabrur sekalipun. Mana apa ni? Ni pada masa hisab. Ni banyak pada masa hisab. Tapi tak ada, jangan dalam keadaan kita mati dalam keadaan tak ada persediaan. Nak sedia, balik pada ilmu. Belajar fardhu ain molek. Belajar bab taubah molek. Ni dok. Belajar fardhu ainnya tidak. Di antara ilmu fardhu ain belajar bab taubah. Taubah pun tak belajar. Yang dipahamnya perbanyakkan istighfar. Yang dipahamnya sebelum tidur sembahyang sunat taubah. Itu amalan sunat, itu bukan rukun taubah. Perbanyakkan istighfar itu tuntutan, tetapi sunat itu bukan rukun taubah. Sembahyang sunat taubah, sunat memanglah sunat, sembahyang sunat taubah, ini bukan rukun taubah. Ada ni dia faham taubah istighfar banyak-banyak, taubah sembahyang sunat taubah. Puncanya apa? Puncanya tidak belajar ilmu fardu ain, tak kenal agama. Dia pakai otak dia je. Ada ketukar ceramah, yang ceramah seumpama itu penceramah khutabaul fitnah. Nabi kata penceramah agama yang mencelarukan agama. Jadi Nabi sebut dah di akhir zaman ni, ramai khutabaul fitnah, ramai penceramah agama yang mencelarukan hukum hakam agama. Dia penceramah, dia bahagian motivasi. Ilmu tak ada terkadang. Ini kadang-kadang cakap pandai, cakap sedap, pengikut ramai, tapi berbentuk motivasi. Sentuh je bak hukum hakam, Allah jahilnya lah. Ada ni orang kita ni faham, dia cakap pandai, ramai pengikut dia orang aling. Tak, dia cakap pandai, dia cakap bab motivasi, tak apalah.
Setu bak hukum hakam kau mengarut ah. Bicara bak taubah ni, bicara bak hukum hakam ni. Kalau penceramah yang seumpama ni nak bertaubat, bangun malam menangis di hadapan Allah. Dan menangis-menangis, apa dia rukun taubat? Adakah bangun malam tu rukun taubat? Nak taubat dia dosa apa? Kena belajar fardu ain dahulu. Dosa pegangan hak mana, dosa bagian pekah hak mana, dosa bagian tasawuf hak mana, barulah bicara nak taubat. Taubat pula rukun taubat, syarat taubatnya mana. Ni suruh bangun malam nangis. Bertaubat ke tidak? Bertaubat macam mana? Belajar fardu ain pun tidak. Dalam keadaan dosa besar. Dia menangis itu mempermainkan agama. Bangun malam menangis, ya Allah ampuni dosa ya Allah. Dia kekal dosa besar jahil fardu ain. Dia kekal dosa besar pegangan salah. Dia kekal dosa besar semayang tak betul. Dia kekal dosa besar riak, ujub, takabur, hasad. Ya Allah ampuni dosa ya Allah, mempermainkan agama gitu. Mempermainkan agama. Dia panggil kal mustahzi'i bi rabbih, dia panggil. Seperti orang yang memperolok-olokkan dengan Tuhan. Ya Allah ampuni dosa. Lepas tu dosa besar jahil fardu ain, bertaubat ke belum? Dosa besar akidah salah, bertaubat ke belum? Ini semua mereka yang diperdaya oleh syaitan. Ada penceramah yang ajar gitu, khutabat fitnah, penceramah agama yang mencelaukan agama. Jadi hak dosa-dosa satu-satu tu, dosa dengan Allah, dosa dengan Adam, tu dosa dengan Adam. Satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Jadi dosa dengan Adam, contohnya bak harta, bak mengumpat, atas dunia itu berdosa besar dah. Di hari akhirah bukan dosa besar tu sahaja yang ditanggung. Kesalahan dia pada harta seseorang, kesalahan dia pada maruah seseorang dia diumpat, kena sesah pula tu dengan pahala kebajikan. Faham tak ni? Sekarang harta orang diambil cara tak betul, berdosa besar. Sampai di hari akhirah dia menanggung dosa besar tu. Dosa besar ambil harta orang, cara yang tak betul, kemudian berdosa pula kerana tidak bertaubat. Ada ni, berdosa pula kerana tidak bertaubat ni. Sebab dia wajib bertaubat segera. Dia tidak bertaubat. Sekarang dia ambil harta orang, berdosa besar. Dia wajib pulangkan kembali, minta halal, minta maaf. Harta orang, ingat baik, bukan pulangkan saja, minta halal, minta maaf. Ada orang dia ambil barang orang tanpa kebenaran, kemudian dia pun hantar balik, kemudian senyap-senyap tanpa diminta maaf. Dia ampuni dosa? Tidak, dia kekal berdosa. Bila dia hantar balik, dosa setakat tu lah. Tapi dosa dia ambil harta orang tu kekal. Minta ampun dengan Allah tak boleh, minta maaf dengan tuan dia dulu, barulah minta ampun dengan Allah. Dah saya pulang balik dah, itu satu kewajipan. Pulang balik satu kewajipan, minta maaf satu kewajipan yang lain. Bukan pulang balik saja, kena minta halal, minta maaf. Dia ambil, lepas tu atas dia senyap. Dah. Kena minta maaf, minta halal. Jadi sekarang ni harta yang diambil diwajib pulangkan kembali segera, serta wajib dia minta halal, minta maaf. Dia tak buat. Kenapa? Dia tidak bertaubat. Maka dosa besar tidak bertaubat akan sentiasa dicatat oleh malaikat pada satu dosa tu. Dosa lain, ni pada satu dosa.
dalam bab harta orang contohnya. Banyak mana dosa? Dia tak bertaubat, rajin wa amal sunat, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, kata Imam Ghazali rahimahullah tidak akan diterima. Dan kita minhaj Imam Ghazali buat bandingan, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Tuang hutang tidak akan terima hadiah. Faham? Dia panggil apa? Analogi. Faham? Kita berhutang dengan orang, contoh kita wajib bayar hutang. Hutang tak bayar, takut tuan hutang marah kita hantar hadiah. Tuan hutang terima tak hadiah? Terima? Biarlah hutang tak bayar dah, dia hantar hadiah, terima hadiah sudahlah. Tuan hutang tak akan terima hadiah, dia marah. Bayar hutang dulu nak buat baik pun. Bayar hutang tu wajib, hadiah tu sunat. Bandingan gitulah. Tuan hutang tak akan terima hadiah, makna Allah Ta'ala tidak akan terima amal sunat jika kalau meninggalkan kewajipan taubat yang wajib ijma' ulama.